kita pun tidak tahu apa yang sebenarnya peminat maukan. Dia orang mau tim kelab-kelab ni maju untuk lebih ke depan, tapi sambutan daripada peminat ni kuranglah. Hai, Assalamualaikum, selamat petang semua pada fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi Hisham bawakan untuk anda semua. Kita bersama dengan pendahulu liga di M3 kumpulan A, iaitu Kinabalu Jaguar FC. Sekarang ni Hisham bersama dengan Tuan CEO untuk KJFC, iaitu Tuan Azhar Mohamad. Tuan, sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudah luangkan masa dengan Harimau Melaya, sebab bila dengan pengumuman perubahan liga tu ramailah nama, antaranya pendahulu grup A dengan B lah. Hari ni FT dengan Kinabalu disebut-sebut. Diorang tanyakan bolehkah diorang nak naik. So untuk first soalan ni, mungkin Tuan boleh ceritakan sikit latar belakang pasal KJFC dan macam mana tercetusnya KJFC ni. Okay, terlebih dahulu terima kasihlah kepada Harimau Melaya kerana sudi berinteraksi dengan kelab yang baru saja ditubuhkan, itu Kinabalu Jaguar FC. Di mana Kinabalu Jaguar FC ini ditubuhkan pada awal tahun lepas, tahun 2021, yang mana diilhamkan sendiri oleh Dato' Weldon, itu pemilik kelab Kinabalu Jaguar FC. Tapi sayangnya pada 2021 ni kelab Kinabalu Jaguar FC tidak dapat menampilkan aksi di padangan disebabkan Covid pada yang melanda seluruh dunia. Jadi alhamdulillah pada tahun ini Kinabalu Jaguar FC beraksi dalam Liga M3, dan syukur alhamdulillah dalam penampilan sulung tahun ini kita berjaya memberi saingan yang mana kita dapat mendahului pertandingan Liga M3 pada musim ini, yang mana perlawanan berbaki lagi tiga perlawanan. Okay, macam Tuan Siti kata, ditubuhkan 2021, hanya selepas tahun je. Macam mana, apa yang membuatkan KJFC ni nak join M3 ni? Adakah memang dah betul-betul bersedia untuk M3 ke ada perancangan lain sebenarnya sebelum ni? Untuk perancangan kita join Liga M3 itu memang kita punya perancangan tu untuk memberi pendedahan kepada pemain-pemain lah, terutama kepada lokal Sabahan, yang mana kalau kita lihat pemain KJFC ni adalah 100% pemain berasal daripada negeri Sabah. So pada segi macam pemilihan tu macam mana untuk KJFC pada awal ni? Adakah selection ke macam mana? Ya, pada pemilihan tu memang kita buat pemilihan awal, tetapi kita kenal pasti, kita tengok juga latar belakang pemain-pemain yang mengikuti pemilihan tu lah. Yang rata-rata pemain KJFC ni adalah bekas-bekas pemain Piala Presiden Sabah, Piala Belia, dan ada juga satu player yang sudah bermain di pasukan Liga Perdana ataupun Liga Super Sabah sebelum ini. Okey. Untuk masa ditubuhkan tu, masa lepas tahun ditubuhkan dan join di M3, pada permulaannya apa target sebenarnya KJFC? Adakah memang tahun ni nak menjuarai Liga M3 dan terus sebelum ni ada Liga Perdana, memang itu target utama ataupun macam mana target? Target utama tu memang kita pada awal penyertaan kita tu memang kita sekadar mahu lihat pemain ataupun pasukan ni dapat menempatkan dalam kalangan pasukan yang terbaik lah, dapat memberi saingan dalam Liga M3. Tapi selepas beberapa perlawanan kita berjaya memberi saingan, memang of course kita punya target tu untuk menjuarai Liga M3 pada tahun ini. Sebab saya dapat tahu juga, saya pernah interview beberapa kelab di Liga M3, dan mungkin perbelanjaan secara kasarnya 500,000 ke 1 juta lah untuk KJFC sendiri. Macam mana dan apa yang untuk menampung kos KJFC juga? Mungkin ada business type yang dibuat oleh KJFC ke? Okey, untuk KJFC itu memang kalau kita bandingkan dengan pasukan-pasukan yang berada di Semenanjung, memang perbelanjaan KJFC sendiri itu memang agak lebih sedikit lah, sebab kita perlu travel, dan sekali travel tu kita perlu dalam sekitar 30 ke 35 ribu sekali terbang ke Semenanjung. Jadi untuk pihak KJFC sendiri, kami memang kita beberapa penaja lah, terutama daripada Dato' Weldon sendirilah, kawangan sendiri. Itu dari segi pengurusan kelab pula, kita ada buat juga beberapa macam perniagaan lah, macam kita jual t-shirt KJFC ataupun JC. Itu memang alhamdulillah lah, saya ingat pada tahun lepas memang sambutan itu amat menggalakkan. Kalau tidak salah sehingga kini jualan untuk kita punya fan t-shirt saja mungkin boleh, saya ingat ada mencecah sampai 100,000 lebih lah. 100,000 ringgit. Oh, harga 100,000 live boleh? Tidak. 100 total lah. Ya. Okey, kalau tuan tak keberatan lah, berapa total kasar perbelanjaan untuk tim KJ untuk semusim? KJFC untuk semusim ini
saya ingat tuh dalam sekitar hampir dalam 2 juta. Oh, 2 juta. Ya. Banyak juga tu. Ya, sebab kita punya pemain ni memang dalam KJFC sendiri, pemain-pemain tu kita tadbir secara profesional. Memang mereka mempunyai kontrak sehingga penghujung musim lah. Tidak ada kerja lain, memang kerja dengan bola saja. Oh, memang 100% semua fokus pada bola. Sebab kebanyakan team entry yang lain, bila kita interview, kebanyakannya pemain diorang amatur dan ada kerja lain lah. So untuk KJFC memang 100% memang hanya fokus pada bermain bola. Betul. Okay, macam dari segi macam mana KJFC sendiri menarik lebih sponsor-sponsor untuk membantu KJFC dari segi perbelanjaan pula? Dari segi perbelanjaan memang kita, yalah, orang bilang apa ni, kalau kita mau tarik penaja tu kita kena wujudkan pasukan dulu, tengok prestasi. Tapi buat masa sekarang memang penaja tu daripada syarikat Datuk pemilik sendirilah. Tapi ada juga, syukur alhamdulillah, macam dari segi petajaan lain kita ada penaja lokal lah sendiri daripada Sabah, macam Ararat Sport. Kemudian kita ada Market Toko dan Bayu. Yang selebihnya tu memang daripada company sendirilah, Datuk company sendiri. Kalau tuan tak kata apa company itu, dia punya type of business? Tengok pada baju tu ni kita ada apa, WWB Resources. Oh, okey. Okey tuan, kita dapat tahu juga tak salah saya, sekarang ni Kinabalu berada di kedudukan yang sangat terbaik, nombor 1. So, sudah pun melayakkan diri ke playoff quarter final. Belum ke quarter final. So dengan 15 game 12 menang, 2 seri 1 kalah dan 38 gol dan 8 bolos. Mungkin antara yang terbaik. Jika sekarang ni kita tahu dengan perubahan liga di kedudukan sekarang ni, mungkin Kinabalu Jaguar antara favourite, ramai kata antara favourite untuk ke Liga Super. So macam mana pandangan tuan sendiri? Maybe ada berbincang dengan owner juga ke? Adakah sudah bersedia untuk ke Liga Super jika layak secara merit? Kalau di pihak Kinabalu Jaguar FC itu memang sebelum ni memang kita target untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Tetapi selepas pengumuman MFL yang baru saja tu, memang setakat ni kita belum ada perbincangan fokus lah ke arah itu di pihak kelab. Tapi memang kami itu fokus untuk ke quarter final dulu, untuk menghadapi pasukan, untuk kita fokus untuk menjuari Liga M3 dulu. Tetapi selepas pengumuman tu memang kita kena lihat banyak aspek lah. Okey, mungkin memang banyak aspek yang kita kena, mungkin satu daripada faktor kewangan lah, sebab mungkin perbelanjaan untuk M3 2 juta, mungkin kalau ada naik ke Liga 10 kita tahu mungkin lebih 5 juta ke 10 juta juga. So kalau dari segi pandangan tuan sendiri, adakah benar-benar KJFC ni dah bersedia? Sebab bukan dari segi kewangan je, mungkin kena wujudkan juga ada reserve team dan mungkin nak menggunakan pemain-pemain import juga. So pada pandangan sekarang ni macam mana tuan nampak benda ni? Itulah saya lihat memang kita kena lihat banyak aspek. Sebab kalau sebelum ni, sebelum pengumuman itu, kalau kita menjuarai Liga M3 ini mungkin ke peringkat Liga Perdana dulu, Liga Premier. Tapi selepas pengumuman tu terus ke Liga Super tu, saya cakap memang kita kena lihat banyak aspek. Sebab kita tahu dalam Liga Super ni dia punya saingan ni memang lagi orang bilang lagi mencabar lah. Sebab pasukan-pasukan kita kena bersaing macam pasukan JDT, pasukan Selangor, pasukan Sabah FC sendiri. Jadi itu saya bilang kita kena lihat beberapa aspek dulu lah. Sebab dia melibatkan bukan saja perbelanjaan, dengan persediaan macam pasukan pembangunan, pasukan pelapis dan sebagainya. So untuk sekarang ni memang KJFC hanya fokus pada habiskan dulu saingan M3 ni, baru fokus pada next step. Okey. Untuk kita tahu juga kalau KJFC ni daripada segi sebelum pengumuman liga tu dibuat, adakah di pasukan di M3 sendiri dah diberitahu ke ada selepas diumumkan ada pihak-pihak daripada KJFC sendiri menghubungi AFL untuk berbincang selanjutnya? Untuk kita belum ada apa-apa ni lah daripada AFL sendiri pun. Memang pada awal penyertaan tu kita sudah dimaklumkan oleh pihak AFL sama ada pasukan yang daripada M3 ini adakah layak secara automatik ataupun play-off. Memang kita ada dimaklumkan, tetapi tidak pasti sama ada play-off ataupun automatik naik ke Liga Perdana. Jadi kita pun menanti juga keputusan itu. Tapi selepas pengumuman untuk naik terus ke Liga Super ni, mungkin kita kena bincang dengan di pengurusan kelab dulu. Tapi buat kami sendiri di KJFC memang kita fokus untuk habiskan, yang penting kita capai kejayaan dulu dalam Liga M3 ini. Okey, macam tuan kata tadi,
jualan jersey tu hampir 100k juga. So saya rasa itu untuk kelab M3 tu adalah sangat bagus tu. Kita tahu fanbase pun dalam bola sepak ni sangat diperlukan. Mungkin daripada segi penjualan tiket, merchandise dan sebagainya. So untuk KJFC sendiri macam mana sambutan fans-fans di Sabah? Sambutan memang kalau tengok tu memang kita sedih jugalah kalau tengok pada setiap game tu memang sambutan tu amat orang bilang kurang menggalakkan lah. Habis kalau tengok kehadiran tu pun dalam 100 lebih ke 200 paling banyak pun 300 orang lah melihat perlawanan di tempat sendiri di Stadium Likas. Dan kita juga ada buka macam penyertaan sebagai membership club, tapi sambutan itu pun tidak begitu menggalakkan. Jadi kita pun tidak tahu apa yang sebenarnya peminat maukan. Dia orang mau tim kelab-kelab ni maju untuk lebih ke depan, tapi sambutan daripada peminat ni kurang lah, masih kurang berbanding di kalau kita tengok di Eropah macam tu sebagainya. Sebab tuan bagi tahu sini KJFC menggunakan kebanyakan semuanya pemain anak jati Sabah. Semua 100%. Dan kita tahu untuk sebuah pasukan ni untuk pengurusan kewangan tu sangat penting. Mungkin ada juga di pasukan di M3 yang ada kita dengar yang dah tak mampu bayar gaji semua. So untuk KJFC sendiri, apa perancangan KJFC untuk memastikan kelab ni boleh sustain untuk dan habiskan baki saingan liga di M3? Kita perancangan KJFC tu memang ada beberapa perancangan lah yang kita macam saya cakap tadi, kita dari segi kita buat bisnes penjualan jersey dan sebagainya dan membership club. Tapi untuk itulah untuk jangka masa panjang tu memang kami ada beberapa perancangan lah, macam kita buat akademi untuk KJFC sendiri memang dalam perancangan lah. Tapi kita harap beberapa penaja yang daripada negeri Sabah sendiri tu harap dapat membantu lah. Sebab kalau tengok KJFC sendiri ni memang kita semua pakai 100% anak jati Sabah untuk kita mengetengahkan bakat-bakat orang tu untuk pergi lebih jauh lagi. So far memang ada perancangan untuk wujudkan akademi. Kalau selain tu ada tak perancangan maybe nak buat stadium sendiri ke, fasiliti tempat training sendiri ke? Untuk stadium sendiri tu setakat ni memang memang ada juga, tapi belum ni. Yang masa terdekat ni memang kami untuk wujudkan fasiliti training untuk kelab sendirilah yang dimiliki oleh kelab. So untuk tinggal berbaki 3 game lagi. So tuan lihat KJFC ni macam mana sepanjang musim ni? Ada mungkin daripada segi pengurusan ke, marketing, sponsorship dan semua. Adakah okey, semuanya berjalan lancar? Untuk KJFC tu kalau dari segi perlawanan memang alhamdulillah memang kita tengok kita punya perjalanan dalam pertandingan tu memang lancar lah, memang bagus. Cuma dari segi saya ingat banyak benda yang kami perlu pertingkatkan lah. Sebab ini adalah yang tahun pertama kami bertanding dalam Liga M3. Kami pun banyak belajar beberapa perkara, jadi banyak benda yang mungkin kami boleh pertingkatkan di masa depan. Okey, untuk last kali apa yang tuan harapkan untuk KJFC ni dan mungkin untuk di masa-masa akan datang juga? Satu memang kita harap sokongan peminat lah, bukan saja datang di stadium dengan membantu kelab membeli kita punya merchandise macam baju, pakaian apa semua tu, itu sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban kelab. Okey, untuk yang terakhir sekali harapan tuan untuk peminat juga dan baki saingan ni, adakah nak pemain-pemain kekal fokus untuk habiskan baki saingan liga ni baru terfikir nak ke Liga Super ke atau tidak? Memang kita punya harapan ni untuk musim ni kita menjuarai dulu Liga M3 ni. Kita harap pemain ni terus kekal fokuslah dapat mengekalkan prestasi yang ada sekarang ni, dan diharap nanti kita di quarter final ni kita lebih bersedialah untuk menghadapi pasukan daripada kumpulan B. Right, terima kasih tuan sudi luangkan masa dengan Harimau Melaya. Untuk korang semua, kita baru habis saja interview dengan pendahulu liga untuk kumpulan A di Liga M3. Kita jumpa lagi, jangan lupa follow semua social media kami, tekan butang subscribe, tekan butang loceng, boleh layari portal kami dan download apps terbaru kami. Okey, jumpa lagi, bye bye, assalamualaikum, ciao.